Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Nama saya Amzari bin Abu Bakar. Mana yang kalau you tak pernah jumpa lagi. Okey, saya happy tengok muka you semua. Dah besar panjang lah. Kan, tak lama lagi nak menempuhi alam pekerjaan. Jadi tidak terlewat saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin. Dan juga selamat internship lah, menjalani latihan industri. Jadi latihan industri ni buat elok-elok, bagilah yang terbaik dan pelajarilah sebanyak mungkin. Right. Okay, since this is recording, saya rasa saya nak cakap sikit lah pasal penempatan latihan industri ni. Sepatutnya pelajar minta lah tempat penempatan pelajar industri yang betul-betul boleh memberi manfaat kepada you. You target apa yang you nak belajar dekat industri tu, kejar industri tu. Nak apply, nak intern dekat IBM ke, dekat Dell ke, dekat HP ke, kan, dekat Cyberjaya ke, MSC Status Company ke, nak intern dekat Facebook ke, Google ke, kat Malaysia ni, ada dia punya branches dia, kan. Okay, and then mungkin ada pelajar-pelajar semester depan, mana tahu saya buat recording ni siap-siap, kan. So pelajar semester depan boleh tengok, boleh apply latihan industri di luar negara. Thailand, Philippines, UK, US dan sebagainya. Go, orang kata aim higher, aim higher, kan. Terbanglah sejauh mungkin. Okay, alright. Jadi elakkanlah penempatan industri sebelah rumah dan sebagainya, dekat dengan rumah. Kadang-kadang kalau rumah you dekat bandar yang betul-betul tu tak apalah, tak ada masalah, kan. Alright, jadi okey, saya bagi taklimat sikit berkenaan dengan requirement, apa yang you kena buat untuk projek capstone ni, kan. Since sebenarnya kursus ni orang kata yalah, kita nak slot in capstone ni hanya ada masa tu pada semester 6 sahaja, semasa you menjalani latihan industri, dan kita memikirkan bahawa semasa you menjalani latihan industri ni you mendapat exposure, pendedahan di industri, kan. Jadi nampak lebih jelas gambaran projek yang berpotensi untuk you buat, kan. Dia ada dua, satu untuk latihan industri, special project, dinamakan sebagai special project, yang itu lebih fleksibel, tetapi capstone ni dia punya semangat dia ialah projek capstone yang you buat tu perlu mencerminkan, menggambarkan apa yang you dah belajar selama ni. You dah belajar web, you dah belajar database, you dah belajar mobile application. Jadi kena ada semua elemen-elemen tersebut. You dah belajar pasal content management, you dah belajar pasal metadata, you dah belajar pasal information management lah, kan. Jadi kena integrate kan sekali, falsafah GIS ni apa, essence intipati, yang you dah belajar, you tengok balik kursus-kursus you dah ambil tu, terapkan sebanyak mungkin dalam projek capstone. Itu semangat dia, kan. Jadi untuk perkara yang teknikal ni, yang kita nampak ialah projek tersebut mestilah perlu mempunyai web base, satu. Yang kedua database, pangkalan data. Itu perkara yang dua. Yang ketiga mobile application, kan. Dia yang ketiga lah. So ini fizikal yang kita nampak, mobile apps, web base, dan di belakang ni ada shared database. Database tu boleh pakai Firebase, boleh pakai boleh pakai MySQL, sekurang-kurangnya. Untuk web base boleh pakai PHP, kan. Ni semua you dah belajar. Okay. Alright. Jadi dia punya konten dalam sistem apa yang nak buat tu, itu you terapkan apa yang you dah belajar, kursus-kursus project management kalau ada, kursus-kursus IT fundamental, kursus-kursus metadata, how to describe the content, nak uruskan, nak disseminate dengan senang, memudahkan pengguna dan sebagainya.
So things like that. Take this opportunity to implement. Okay. Sebanyak mungkin knowledge yang you dah belajar, sebanyak kursus yang you dah ambil daripada semester 1 sampai semester 5 ke dalam, you curahkan ke dalam projek capstone. Okay. Alright. Jadi faham tiga elemen tu. Saya tak payah tunjuk slide pun tak apa, kan? Alright. Kalau nak tunjuk slide juga, sekejap saya tunjuk. View. Right, boleh nampak slide saya? Tak keluar lagi? Sekejap. Okey, boleh keluar. Right, jadi okey, boleh nampak So, you boleh guna approach problem based learning, kan? Untuk cari masalah semasa you buat latihan industri. Okey, kan? Dalam organisasi tu, okey, cari apa masalah kat organisasi tu. Once you identify the problem, you come out dengan problem statement, kan? Apa masalah yang dihadapi oleh organisasi tu. Sebagai contoh, kan? Katakanlah fotografi, gambar yang kita ambil ni banyak sangat, tapi berterabur ada kat PC staff A, staff B, staff C, kan? Jadi tak terurus, nak access susah dan sebagainya. You letak dalam satu ayat problem statement. Kalau tak pandai buat bahasa Inggeris, buat 2 ayat bahasa Melayu. Dia boleh translate, tak ada masalah. Kan? Maknanya ini keadaan sekarang, ini keadaan yang orang kata apa, yang terbaik, kan? Jadi you nampak daripada keadaan yang kurang baik kepada yang baik tu ada proses dia, Okey? Alright. Okey, sebagai contoh, ini contoh saya bawa ni. Katakanlah kadar jenayah tinggi, kita nak supaya kadar jenayah sifar, kan? Ini contoh dalam masyarakat lah, kan? Jadi ada gap, ada jurang dekat situ. So macam mana you nak tackle benda tu? Sebagai contoh, katalah kita ambil pendekatan perkongsian maklumat. Katakanlah ada orang kena samun dekat mana-manalah, kan? Dia guna apps tu je, tak. Semua orang melalui Twitter, melalui Facebook semua yang mana subscribe services tu keluar ni. Ada yang dekat-dekat lah. Sekarang ni smartphone dah boleh detect location dan sebagainya, kan? Keluar, pernah ada kejadian berhampiran dengan awak 5 km, 10 km dekat dengan rumah awak, kan? Jadi semua dah alert. Kan? Jadi kadang-kadang mungkin rompakan yang kedua, ketiga tu dia dah kurang, dah dihalang lah sebab orang dah alert. Contoh, saya buat contoh, kan? Melalui app, melalui web base dan sebagainya. Okey, ni contoh lah, contoh. You letakkan dalam problem statement yang baik, kan? Kemudian menggunakan apps apa yang you buat, you dapat perkongsian maklumat tu. Alright? Okey, satu lagi contoh, katalah ini contoh standard lah, katakanlah obesiti dalam masyarakat sangat tinggi, katakan. So jadi apa? Bagusnya ialah kadar obesiti rendah lah. Sebab apa? Obesiti ni dikaitkan dengan penyakit, kan? Dipanggil non-communicable disease, kan? NCD. Maknanya penyakit yang tidak berjangkit, kan? Nur Wahani makan KFC, tak semestinya Nur Hidayah makan KFC juga. Kan, walaupun dia duduk dekat-dekat, mungkin terpengaruh, mungkin tak terpengaruh, kan? Contoh, begitu juga dengan NCD ni, obesity, Jadi kalau kawan you gemuk, tak semestinya you gemuk. Tapi macam COVID ni is a communicable disease. Maknanya kalau you duduk sebelah-sebelah, dekat-dekat, terdedah dalam masa berapa? Setengah jam, sejam, kemungkinan besar you akan dapat, kan, kalau kawan you ada COVID. Itu contoh lah, dia panggil NCD. Okey, jadi macam mana you nak tackle? Ada banyak pendekatan ni untuk tackle obesity. Ada kata exercise, ada kata ni, ada kata macam-macam lah, ataupun kemungkinan combination of different strategies. Tetapi mungkin you nak tackle satu je, ambil satu je. Contohnya pemakanan seimbang, kan? So you come out dengan problem statement, you identify dan sebagainya.
kan, through the smartphone, through the web application, through the information management, information sharing, information dissemination, you boleh meningkatkan awareness pasal makanan seimbang. Apa makanan yang bagus, apa yang tak bagus, apa yang baik, apa tak baik. Mungkin sampai tahap you buka je phone ni kan, scan je katalah nasi lemak, keluar berapa kalori, keluar tak macam-macam. Kan, you scan je kata mi goreng, keluar alert merah. Pakai tak tahulah apa, mungkin teknologi lah. Contoh kan. So this is not good for you. This is good. This is macam tu lah. Lebih kurang kan. Contoh ni saya bagi contoh, tak semesti buat apa yang saya cakap ni. Kan? Ni saya nak bagi macam mana cara nak berfikir untuk identify kan. Dalam kes you dah intern, you identify lah problem dekat pejabat, dekat organisasi you. Discuss dengan your supervisor dan sebagainya. Kan? Ini tak apalah, ni past activity ni tak ada guna-guna. Alright. Jadi ini komponen-komponen yang kena ada dalam you punya projek. Projek capstone. Kena ada MySQL, Firebase, MySQL database atau Firebase database atau kedua-duanya. Boleh. Boleh. Dua-duanya. Kan, mobile apps ni nak direct dengan database Firebase pun boleh. Nak through another intermediate PHP script pun boleh. Kan? So far you dah belajar Codular dan sebagainya. Boleh buat. Saya biasa benda yang kita bagi ni tidak mustahil. Boleh buat. Mana yang baru nak masuk ni? Dah accept. Okey, boleh buat. Right. So things like that. Jadi banyak kerja ni kan. Kena start awal lah. Kena pulun sampai sekarang. Kan. And then Firebase dia ada database, dia ada Firebase storage. Dia dua beza Storage nak simpan gambar ke apa ke, ataupun nak pakai web server ke untuk simpan gambar, tak ada masalah. Sekarang ni ada banyak cloud based server kan. Kalau nak pakai apa tu control panel hosting, nanti saya akan WhatsApp dalam apa tu dalam WhatsApp lah kan. Saya akan communicate. Saya tengah set up server tu kan. Alright, kemudian authentication pun boleh pakai Firebase. Kalau you nak authenticate pakai platform yang you buat sendiri, pakai PHP pun boleh, tak ada masalah. Kan? It's up to you. Kalau belajar mobile app ni senang lah sikit pakai Firebase lah. Tapi you kena fikir lah kalau web based punya version tu macam mana. Right. Ni contoh. Kan? Right. Assessment rubric you boleh apa tu boleh download dekat YouFuture. Right. Saya share assessment rubric ni. Sekejap. Okay, boleh nampak So panel akan ada dua orang untuk assess you punya apa tu project you kan. Right. So you kena tengok features, kriteria dia features and then security. Features ni sebagai contoh, kata you nak buat apps untuk manage digital punya content untuk organisasi tersebut. Katakanlah you practical dekat Bank Negara Malaysia, you nak buat satu apps untuk manage apa tu koleksi mata wang. Mata wang, snap, gambar dan sebagainya. Bukan mata wang tu sendiri dia punya gambar-gambar dia, kan? Alright. Okay, dia punya derivative works of the original work. Kan? You nak tagging, nak describe setiap mata wang tu kan, banyak mata wang lama ni ada banyak version duit RM1 ni sampai zaman dulu lah. Kan? Ada yang bentuk shilling, ada yang bentuk kertas, kan? Jadi nak describe. Masa tu siapa designer dia? Siapa
yang design mata wang tu ada nama-nama dia tau. Tahun bila dikeluarkan, tahun bila print, sampai tahun bila diberhentikan. Kemudian berapa banyak circulated dalam edaran, dan lain-lain lah. Ni. Itu kalau you kerja kat BNM, you ada akses lah. Boleh tanya kat orang yang kerja kat situ untuk dapatkan dengan lebih tepat kan apa description untuk apa tu sistem tersebut. Kan? Jadi you buat dalam bentuk web based. Okay, katalah you dah buat orang admin dah boleh upload apa semua kat web base dan sebagainya. Okay, satu lagi version untuk apps. Apps ni mungkin untuk paparkan. Kalau orang nak search, nak cari senang. Pakai apps kan. Lepas tu nak share ke WhatsApp, ke Telegram, ke Facebook. Kan? Jadi tak semestinya features yang dalam web base tu sama dengan mobile apps. Web base mungkin untuk admin, kan. Mobile apps untuk user contohnya. Kan? Okey. Satu lagi contoh saya bagi, katakanlah you order Grab food kan. Kebanyakan orang pakai apps kan, betul tak? Apps untuk Grab. Okey. Tapi apps untuk web base memang ada. Memang ada untuk Grab. Tapi mungkin untuk orang register nak jadi Grab punya driver, Grab punya delivery. Betul tak? Untuk admin, untuk manage, tengok order dan sebagainya. Kalau ada apa-apa masalah, dia boleh tengok kat situ, record dan sebagainya. Kan? User mungkin boleh access pakai phone je. Faham tak? So, all these things need you propose apa projek you nak buat, so that you list down apa features yang ada. Daripada sini kita tengok features tu menepati ke tidak. Kalau dia solution yang you bagi tu menepati semua features, you akan dapat lah full mark kat sini. Kemudian kita akan tengok security ada ke tidak, password kalau you pakai MySQL database tu encrypted ke tidak kan. Ada pakai session ke tidak kan. Silsilah Iblis saya type URL tu boleh masuk, tak payah login pun dah fail lah kat situ. Check pula database, tengok password boleh baca not encrypted kan. Ni kurang lah lagi kan. Kalau pakai Firebase tu lebih lah lagi markah kan. Sebab apa, Firebase dah confirm apa tu security dia enhance kan untuk web base. Cuma web base dengan Firebase tu you kena figure out lah, banyak kerja sikit kalau you nak pakai Firebase authentication. Okay. Kemudian database implementation and design. Okay. Yang ini you kena tengok. Database ada ke tidak. Kalau tak ada, langsung kosong. Kalau ada, okey ada markah. Tapi kita tengok structure dia. Contoh macam case tadi, katalah saya buat sistem untuk koleksi mata wang kan. Tiba-tiba dia punya field, column untuk describe mata wang tu tak cukup. Designer tak ada. Kan? Benda-benda yang penting tak ada. Kan? Ada tajuk duit RM1. Tahun bila pun tak tahu. Version berapa pun tak tahu. Contoh dekat mana, kilang mana keluarkan, tak ada. Kan? Jadi kurang markah kat situ. Dari sudut feature, markah feature akan kurang, markah dekat database design implementation pun akan berkurangan. Sebab apa? Sebab satu tidak menepati objektif, yang kedua katakanlah objektif tu dah menepati tapi data tu tak cukup nak describe. Kan? Untuk describe benda yang nak buat. Okay. Kemudian user interface. User interface ni kalau web base dipakai je Bootstrap, confirm lah boleh score lah all the marks. Tapi be careful jangan pakai Bootstrap, main pakai Bootstrap je kena customize. Button-button apa semua. Ini ada menu lah apa semua cantik, tiba-tiba form you tak Bootstrap. Lama juga kan. Kemudian user interface untuk mobile apps, senang lah kalau pakai Conduler, tak ada masalah user friendly dan sebagainya. Kan, ada setengah orang intern dekat company memang software developer, you nak pakai Power Automate ke, it's up to you, terpulang, pakailah apa pun. Jadi you belajar, you boleh buat, you boleh deliver benda tu, you boleh tunjukkan masa present. Kan, okay. Pulang nak pakai Microsoft punya platform ke, nak pakai Google punya platform ke, nak pakai Android Studio ke, terpulang nak pakai apa benda kan.
Nak pakai jetpack ke, it's up to you. Katalah you intern kat company tu, you belajar, ni lagi senang lah. Lagi banyak benda boleh buat pada Cordula. Buatlah. Tak ada masalah. Kita tidak menghalang. Tapi minimum, let's say katalah you kerja dekat pejabat pendidikan tadi. Kan? Saya percaya tak ada orang pun boleh ajar you macam mana nak pakai Android Studio kat sana. Kan? Kalau ada, alhamdulillah lah. Kalau tak ada, kan, pakailah Cordula benda yang you dah belajar. Kan? Okay? Alright. And then, okay, from here, rubric on project 50%, okay, 50 markah. Kemudian report 30 markah. Tengoklah formatting, content, kan? Content dia sistematik ke tidak, complete ke tidak. Masukkan semua ni. Database. Macam mana dapat database tu? Tiba-tiba je keluar. Mana boleh? Kan? Arif? Kan? Macam mana you tiba-tiba besar panjang macam ni? Boleh ke besar panjang? Tiba-tiba je. Tiba-tiba umur dah 22, 23. You mesti keluar daripada rahim mak you. Mak you mengandungkan you. Kan? 9 bulan ke. Kan? Barulah beranak. You tahulah keluar pada mana. Ada proses dia. Ada proses dia. Tiba-tiba je dah grad. Mana boleh? You mesti masuk sekolah dulu. Betul tak? Sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah. Kan? Dah ambil SPM, apply masuk UiTM dan sebagainya. Buat diploma, buat degree. Sekarang dah grad. Nampak tak proses dia? Sama juga macam database. Takkan tiba-tiba keluar je database tu. Mesti ada dia punya business requirement. Daripada business requirement, you dapat dia punya flowchart. Business process dia. Daripada flowchart tu, you dapat dia punya business rules. Daripada business rules tu, barulah dapat ER diagram. Daripada ER diagram tu, come out pula dengan enhance ER diagram kalau nak buat, kan. Daripada enhance ER diagram tu, you identify all the attributes semua, dapat pula data dictionary. Daripada data dictionary dah complete dah apa semua, barulah you dapat implement benda tu daripada design kepada physical database. Faham? Tu baru cerita database. Kan? Yang web base ni pun sama ke? You dah plan macam mana layout apa semua gini, proses. Kan? Di sudut project management, tiba-tiba you dah siap. Mesti ada planning. You plan, pakai Gantt chart, tunjuk kan berapa lama you plan nak buat projek ni, apa yang you perlukan, siapa yang terlibat dalam projek you. Memanglah you seorang, kan, tapi ada orang lain, supervisor ke apa ke, sebagai penasihat dan sebagainya. Kan, beritahulah dalam tu. Basically, documentation tu, you kena tunjukkan macam mana sistem you siap. Kan, all the dokumen kena ada dalam tu. Coding dah siap dah apa semua, coding, screenshot lah apa semua masuk kan. Tak. Kalau server tu server username, password lah apa semua, basically katakanlah you hand over kepada other person, dia dapat documentation tu, dia boleh continue projek tu. Dia nak revamp balik ke apa ke, can understand very easily. How to install, how to semua. You refer je SDLC, Software Development Lifecycle. Kan, dia dah cover dah semua lah. Itu satu contoh yang senang. Kan, kalau you nak pakai framework development yang lain pun dipersilakan. Ada yang lebih canggih lagi dan sebagainya. Nak pakai Rapid Application Development ke, nak pakai Revise punya apa tu, Rapid Application Development ke, it's up to you. Kan, ada banyak apa tu software development method ada dalam dunia ni. Kan, you yang senang SDLC lah. SDLC, Software Development Life Cycle. Dia ada fasa-fasa stages. You follow je fasa-fasa stages tu, documentation you akan complete. Right. Okay. Takkan nak minta, sir, minta template projek-projek lepas, tak payah, you buat sendiri. Takkan benda tu pun kena suruh. Dia macam melukis lah kan, lukis. Itu pula pada kreativiti masing-masing lah. Kan, jangan jadi apa student template kau panggil. Betul lah Nur Hidayah. Student template ni isi je. You pun tak tahu macam mana benda tu ada. Kan, orang suruh A, you buat A. Orang suruh B, buat B. Kan, you do not know how, you do not know why. Kan, Imran
Okay, boleh? Alright. So memang kedengaran challenging. You start buat, insyaAllah satu-satu tu akan tersingkap nanti. Hijab. Hijab you sebagai student content management ni akan tersingkap bila you buat capstone ni. Kan? Dia akan cover A sampai Z benda yang you belajar sepanjang apa ni 3 tahun lah. Kat sini. Alright. And then significance of the project kan. Okay, toward nation, ini you punya reflection lah. You bagi tahu lah apa yang kalau tak ada nation pun toward the organisation lah. Because organisation tu yang akan contribute to the nation. Kan? Contohnya you intern kat pejabat pendidikan daerah. Boleh lah kan? So macam mana benda ni signifikan kepada pendidikan contoh lah kan? Pada klien dia ke apa ke dapat meningkatkan apa tu efisiensi kan, performance, dapat mengurangkan kos, seterusnya dapat menjimatkan duit kerajaan kan, benda macam tu lah. Boleh lah letak lah kan. Kemudian ada discussion, rubric discussion. You kena discuss punya SB kan. Supervisor ni fakulti. Supervisor fakulti tak ada masanya nak contact you. You dah ni belum? Tak ada. You kena kejar dia orang. You yang nak dapat markah. You kena kejar supervisor you. Bukan supervisor you kejar you. Kalau you tak kejar, tak ada markah. Nampak? At least you kena communicate more than 6 times. Bukan communicate WhatsApp communicate yang length. Assalamualaikum sir. Itu tak kira satu. Sir, boleh tak saya buat tajuk ni? Tak kira. Kan? At least kena ada Google Meet dengan dia. At least half an hour ke. Kan? Kalau nak jimatkan masa, ajak sekali dengan katalah 2-3 orang supervisor yang sama. Kan? Set masa. Kalau dia tak sempat, asyik postpone masa, you buat video. Record video. 5 minit. Present apa benda you nak. Ini proposal saya gini. Saya nak buat macam ni, gini. What do you think? Kan? Send through WhatsApp. Macam kaedah ada sekarang ni. Tak ada alasan. Tak ada alasan. Sebagaimana you bagi alasan apa tak boleh buka video kamera malam ni. Kan? Saya dah cakap banyak kali dah. Sampai bila kita nak bagi asyik nak bagi alasan? Kan? Data tak laju lah apalah. Macam mana nak buat kerja kalau data tak laju? Kan? Zaman sekarang ni semua benda dekat cloud. Kan? You kalau you tak settlekan masalah data you ni, tak laju lah apa. Kan? Saya laju dekat office je sir. Balik tak laju. Tak boleh macam tu lah. Kita kena 24 hours. Kena laju. Kadang-kadang you nak buat benda tu 11:30 malam. Contoh. Kan? Disebabkan data tak laju, you ambil masa 3-4 jam. Tapi kalau laju, internet you laju, 15 minit dah siap. Kan? Benda macam tu lah. Sometimes because of these things, benda-benda kecil macam ni, kan? Internet slow dan sebagainya, you miss the opportunity. Tahu tak? Mesej tak masuk, dah terlepas interview, terlepas offer. You terlambat baca, katakanlah, kan? Orang lain semua dah ke depan. Kan? Dah grab the opportunity. Kan? You sebabkan slow, naik slow dan sebagainya, ada benda you tak dapat, tak masuk. Miss the opportunity. Jangan main Ini isu ni dipanggil sebagai, kalau you buka internet, you cari term ni, digital divide. Digital divide. Benda ni orang dah predict lama dah, 20 tahun sudah, 30 tahun sudah. Because of the internet age, informationnya ni, kan, there will be disparity antara, dia akan jadi jurang dalam masyarakat antara yang have dengan have not. Kan? Yang ada teknologi, yang ada fasiliti, yang ada line laju dengan yang tidak ada. Sekarang ni yang pakai MacBook Pro dengan pakai komputer laptop cikai pun, yang pakai MacBook ni peluang dia lebih. Kan? Boleh buat duit lebih. Kan? Boleh secure projek 200-300 ribu. Kan? Yang pakai fasiliti yang kurang ni dapatlah 200-300 ringgit. Nampak tak? Things like that.
Kan? Even influencer pun yang pakai dia Instagram, TikTok, kalau pakai handphone biasa je. Kan? Dapat katalah dapatlah 2-3 ribu like je. Tapi kalau yang mana pakai iPhone yang latest dan sebagainya, dengan gambar dia, dengan cantik, dengan video, color dia dan sebagainya, naik, orang suka, happy dan sebagainya, kan? Dengan suara jelas, kan? 2-3 ratus ribu like. Nampak tak? Itu dipanggil digital divide. Digital divide. We cannot have any more excuses. This kind of thing. Sebab you dah nak kerja dah. You have to prioritize. Benda-benda macam ni dah sepatutnya dah jadi basic, dah jadi tak ada masalah. Kan? Sekarang ni kata apa, kena berubah cepatlah. Okay. Alright. So feedback, action ni, bila you online dengan supervisor, you discuss semua, janganlah sekali lagi minggu depan you jumpa tak ada perubahan. Betul tak? Benda yang discuss tu must be reflected on your work. You kena tunjuk dekat you punya supervisor, okay, this is what we have discussed last week. Okay, this is what apa yang saya dah buat. Kan? Changes dan sebagainya. Have discussion. And your supervisor dekat fakulti ni bukan you punya problem solver. Kalau you stuck ke apa ke, you kena figure out kan benda tu. Discuss dengan kawan-kawan, discuss dengan supervisor industri, discuss dengan ni. Jangan mengharapkan your supervisor dekat fakulti ni bukannya tempat untuk membetulkan you punya coding dan sebagainya. Ni tak elok lah. Kenapa tak boleh lah? Kenapa? No. Kenapa saya buat ni error lah? Kan? No. Your supervisor dekat faculty ni dia guide you arah hala tuju kan. Cukup tak requirement ni dan sebagainya. Ada apa-apa lagi yang you dah buat ni boleh tak dapat full mark? Saya nak A sem ni. Bagi tahu dia, saya nak A sem ni. Benda ni boleh tak dapat A? Saya tak nak A minus. Saya nak A. Kan? 7 jam kredit tau. So kalau you dah dah dean list every semester 5 semester ni semester last ni make sure you dapat lagi dean list. So dapat anugerah net chancellor. Make sure of that. Okay? Make sure of that. Kata kalau you adalah lompong, tak dapat anugerah net chancellor, dah tak ada harapan lah. Tapi tak apalah, at least dapat dean list semester ni. Kan? It's not that difficult. Tinggal 1 semester je lagi. Okay? Right. So put all effort lah, 200%. On your internship and on your capstone ni project ni. Okay? Right. Memang kita nak bagi ni A. Provided that student fulfill the requirement. Bukannya suka-suka. Kan? Kita tak ada kuota 5 orang dapat A. Tak. Kalau all 65 70 orang 70 lebih saya rasa 35 sampai 34 kan 69 kalau semua 69 orang ni fulfill the requirement, layak dapat A, semua dapat A. Tak ada masalah. We will defend you in the meeting kan. Memang all these students layak dapat A. Kalau you nak audit pun datanglah audit. Projek-projek semua make sure you submit kepada supervisor ni. Memang kita simpan ini projek for the audit purposes. Kan? Kita bukan main-main kan? Cuma sekarang ni masalah student kebanyakannya sombong. Sombong tak nak A. Itu kita tak boleh tolong lah. Tak boleh buat apa. Right. So itu cerita dia. Ada apa soalan? Right. Ada apa nak tanya? Saya boleh stop recording ni.